Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan video tugasan metodologi Al-Quran dan Al-Hadis yang diberikan oleh Dr. Muhammad Manawi bin Muhammad Akib bagi kami pelajar tahun 1 semester 1 Universiti Kebangsaan Malaysia, dan tajuk kami ialah Tafsir Bil-Ra'yi. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 4 orang, iaitu Nur Syafira, Nurul Izzah, Nur Izzah Saleha dan Muhammad Syarafi. Berikut ialah pengenalan Tafsir Bil-Ra'yi. Tafsir Bil-Ra'yi merupakan salah satu metodologi penafsiran Al-Quran selain tafsir bil-maksud dan tafsir insyari. Penafsiran Al-Quran dengan kaedah ini adalah berdasarkan faktor kesyumulan Al-Quran yang melengkapi aspek kehidupan manusia sepanjang zaman. Dengan itu, bagi menerangkan ayat Al-Quran yang diwahyukan secara terperinci maupun umum, membawa kepada kaedah tafsir Bil-Ra'yi. Walau bagaimanapun, perkembangan tafsir ini memenuhi keperluan manusia dengan tidak bercanggah daripada hukum hakam agama. Seterusnya, kaedah penafsiran Al-Quran ini adalah menurut ijtihad para mufassir yang berkelayakan. Hujah golongan yang menerima pentafsiran Bil-Ra'yi adalah kerana terdapat banyak ayat Al-Quran yang mendorong manusia untuk berfikir dan secara tidak langsung mentadaburi ayat Al-Quran itu sendiri. Walau bagaimanapun, sebilangan ulama melarang penafsiran berdasarkan akal kerana boleh dipengaruhi hawa nafsu. Dan pentafsiran ini hanya boleh dipakai untuk masalah sosial atau aspek kehidupan yang rumit. Terdapat dua jenis tafsir Bil-Ra'yi, iaitu tafsir Bil-Ra'yi terpuji atau Al-Mahmud dan tafsir Bil-Ra'yi tercela atau Al-Mazmum. Pengertian tafsir Bil-Ra'yi dari segi bahasa. Kalimah Ar-Ra'yu adalah seerti dengan kalimah Dirayah. Dirayah bermaksud memahami dan mengetahui. Ar-Ra'yu pula bermaksud melihat, menyangka atau menduga. Lafaz Ar-Ra'yu juga dikaitkan dengan lafaz i'tiqad, akal fikiran, ijtihad dan qiyas. Makna dari segi istilah pula bermaksud penafsiran Al-Quran yang dilakukan berdasarkan ijtihad mufassir yang mengutamakan perbahasan dari pelbagai aspek yang sangat luas. Nama lain bagi tafsir Bil-Ra'yi ialah tafsir Dirayah kerana Ar-Ra'yi seerti dengan Dirayah, tafsir Bil-Ma'qul kerana kaedah tafsiran ini yang menggunakan akal, dan tafsir ijtihadi berdasarkan ijtihad yang dilakukan para mufassir. Sejarah perkembangan tafsir Bil-Ra'yi. Tafsir Bil-Ra'yi mula berkembang sekitar abad ketiga Hijrah. Pentafsiran Al-Quran itu dilakukan melalui 4 cara. Yang pertama, ijmali. Ijmali dikenali sebagai global. Yang kedua, tahlili. Tahlili bermaksud analitis. Muqarrin dikenali juga sebagai perbandingan, maudu, tematik. Nabi dan para sahabat menafsirkan Al-Quran secara ijmali, tidak memberikan perincian dan penjelasan, menyebabkan pada era perkembangan Islam, ramai umat Islam suka memahami tafsiran Al-Quran secara tepat. Kemudian, muncullah cara tahlili dengan mengambil bentuk bil-maksur yang selanjutnya berkembang dengan bentuk Bil-Ra'yi. Corak Bil-Ra'yi ini muncul di kalangan ulama-ulama mutaakhirin. Tafsir Bil-Ra'yi ini muncul sebagai corak penafsiran setelah tafsir bil-maksur. Tafsir Bil-Ra'yi sering digunakan oleh para sahabat ketika menafsirkan Al-Quran kerana sumber pentafsiran pada zaman sahabat ialah cara ijtihad. Faktor kemunculan corak tafsir Bil-Ra'yi adalah semakin maju,
disebabkan oleh ilmu-ilmu keislaman yang diwarnai dengan kemunculan ragam disiplin ilmu, karya-karya para ulama, aneka warna metod penafsiran dan pakar-pakar di dalam bidangnya masing-masing. Pada akhirnya, karya tafsir seorang mufassir sangat diwarnai oleh latar belakang disiplin ilmu yang dikuasainya. Itulah salah satu faktor yang membuat tafsir dalam bentuk al-ra'i dengan metod analitis dapat melahirkan corak penafsiran yang beragam seperti adabi ijtimai. Seterusnya, syarat tafsir bil-ra'i yang diterima. Yang pertama, menguasai bahasa Arab dengan secara mendalam, mengetahui asbab nuzul, nasikh mansukh, ilmu qiraat dan syarat-syarat ilmu yang lain. Tidak menafsirkan hal-hal yang berupa hak Tuhan untuk mengetahuinya. Tidak menafsirkan ayat-ayat berdasarkan hawa nafsu dan kemahuan pribadi. Tidak menafsirkan ayat berdasarkan aliran atau fahaman yang jelas batin dengan maksud menafsirkan terhadap fahaman tersebut. Tidak beranggap tafsirannya yang paling benar dan yang dikehendaki oleh Tuhan tanpa hujah yang pasti. Seterusnya, faktor yang harus dipenuhi oleh mufassir. Yang pertama, didapatkan daripada Rasulullah SAW dengan melihat matan-matan hadis sama ada dhaif dan maudhu'. Kedua, mengambil daripada pendapat sahabat dalam hal tafsir kerana kedudukan mereka adalah marfu', iaitu sampai kepada Nabi. Ketiga, mengambil berdasarkan bahasa Arab secara mutlak kerana Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab yang jelas, dengan membuang alternatif yang tidak tepat dalam bahasa Arab. Yang keempat, mengambil berdasarkan ucapan yang terkenal di kalangan orang Arab yang sesuai dengan ketentuan syarak. Hal ini pernah dikemukakan oleh Nabi kepada Ibnu Abbas dalam sabdanya, Allahumma faqihna fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, berikan pengertian kepadanya tentang agama dan ajarilah ia tentang takwil. Seterusnya, hujah golongan yang menolak tafsir bil-ra'i. Golongan ini mengatakan tafsir bil-ra'i menentukan maksud Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan dalil dari surah Al-Isra surah ke-17 ayat ke-36 yang bermaksud, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui kerana pendengaran, penglihatan dan hati nurani. Semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Yang kedua, berdasarkan surah yang ke-16 iaitu surah Al-Nahl ayat ke-44 yang bermaksud, mereka kami utus dengan membawa keterangan-keterangan mujizat dan kitab-kitab, dan kami turunkan Al-Quran zikir iaitu Al-Quran kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan. Berdasarkan ayat ini, mereka berpendapat Allah menyandarkan tugas memberi keterangan pada Rasulnya. Dengan itu, diketahui bahawa tidak harus bagi orang lain menerangkan apa-apa makna dari Al-Quran. Dalil ini dijawab oleh mereka yang mengharuskan tafsir bil-ra'i dengan mengatakan memang benar Nabi Muhammad SAW diperintahkan menjelaskan makna Al-Quran, tetapi baginda telah wafat tanpa menjelaskan semua maknanya. Oleh itu, apa yang sabit dari baginda diterima sepenuhnya dan apa yang tidak sabit menjadi tugas ahli ilmu selepasnya berijtihad berdalilkan kepada yang sabit. Hujah bagi golongan yang menolak tafsir bil-ra'i berdasarkan dalil dari hadis. Berdasarkan hadis riwayat At-Tirmizi, wa man qala fil Qur'ani bi-ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dan barang siapa berbicara tentang Al-Quran dengan akalnya,
maka pergi dan bersemayamlah mereka di neraka. Selain itu juga berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud, man qala fi kitabillahi azza wa jalla bi ra'yihi fa asaba faqad akhta. Barang siapa yang berkata sesuatu mengenai kitab Allah azza wa jalla dengan pendapatnya sendiri dan sesuai dengan yang benar, sungguh itulah melakukan kesalahan. Hal ini menunjukkan bahawa siapa pun yang menafsirkan ayat Al-Quran dengan pendapatnya sendiri, walaupun ia adalah benar, sungguh pun begitu ia tetap bukan satu kesalahan. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang hujah golongan yang menjemur tafsir bi-ra'yi. Menurut ulama, boleh menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, namun perlu berdasarkan bahasa dan nilai-nilai syariat. Hal ini dapat dilihat berdasarkan surah Nisa ayat 17. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal min mudakkir. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, maka adakah orang yang mahu mengambil pelajaran? Sampai itu juga ada ayat lain yang mengajarkan kita ni untuk beristimbat untuk menemukan solusi, yakni permasalahan-permasalahan berlaku dalam kalangan umat Islam berdasarkan ayat-ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu allazina yastanbitunahu minhum walau fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumu syaitana illa qalilan. Surah Nisa ayat 83. Apabila mereka menyerahkan kepada Rasul dan uli amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenaran akan dapat mengetahuinya secara rasmi dari mereka, Rasul dan uli amri. Maka dengan ayat-ayat tersebut menunjukkan bahawa mufassirin dapat berijtihad mengenai sebahagian ayat Al-Quran dengan pengetahuan yang mereka miliki. Seterusnya, mereka juga berhujah bahawa dalam Al-Quran terdapat banyak penjelasan tentang tuntutan untuk melakukan perlindungan terhadap ayat-ayatnya. Berdasarkan surah As ayat 29, Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wal yatazakkaru ulul albab. Ia adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang punya fikiran. Itu juga Rasulullah SAW juga pernah mendoakan kepada sahabat, yakni Ibnu Abbas, untuk menguasai dan handal akan ilmu agama dan takwim. Seperti sabda beliau, Allahumma faqihu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkanlah ia dengan ilmu agama dan ajarkanlah ia tentang ilmu takwil, yakni ijtihad. Doa ini memberikan indikasi kuat bahawa para sahabat sendiri telah melakukan penafsiran terhadap Al-Quran dan melibatkan diri dalam memberikan penjelasan tentang ayat-ayat yang mujmal yang tidak ada sumber nas dari Rasulullah SAW, yakni hadis. Seandainya peranan takwilnya hanya terbatas pada peribatan, nescaya doa tersebut akan kehilangan eksintasi maknanya. Telah kita ketahui bahawa Rasulullah SAW tidak menafsirkan setiap ayat yang terdapat dalam Al-Quran. Maka jika larangan penafsiran dengan arwah ini tidak dibolehkan, maka ia memberi implikasi dan kesan kepada hukum Allah yang belum terungkap dan tersingkap dalam ayat Al-Quran. Tafsir bi-ra'yi terdapat dua jenis, seperti sekali tafsir mahmur, tafsir yang terpuji. Tafsir bi-ra'yi Muhammad adalah ikhtiar untuk menemukan pemahaman Al-Quran dengan menggunakan berbagai pengetahuan seperti ilmu bahasa Arab atau ilmu lain. Contoh tafsir bi-ra'yi Al-Mahmud adalah istinbat dan ijtihad yang dihasilkan oleh sahabat dan tabi'in. Sehubungan itu, Abu Bakar Siddiq ini pernah ditanya tentang al-kalalah, yakni orang meninggal yang tidak punya anak dan orang tua. Maka Abu Bakar menjawab, aku berpendapat dengan ijtihad apabila itu benar semata-mata dari Allah. Akan tapi apabila itu salah, itu mula dariku dan dari syaitan. Ijtihad yang dilakukan oleh para sahabat seperti Abu Bakar ini merupakan tafsir bi-ra'yi Al-Mahmud kerana berdasarkan pengetahuan yang memadai. Seterusnya, ciri tafsir mahmud yang pertama, sesuai dengan tujuan syariat Allah SWT. Yang kedua, jauh dan terhindar dari kesalahan dan kesesatan. Yang ketiga, dibangunkan atas dasar kaedah bahasa Arab yang tepat dengan mempraktikkan gaya bahasa uslub dalam memahami nas Al-Quran. Yang keempat, tidak mengabaikan kaedah-kaedah penafsiran yang sangat penting seperti asbabun nuzul dan ilmu munasabah. Yang kedua ialah tafsir Al-Ma'zum, tafsir yang tersilir. Tafsir bi-ra'yi Al-Ma'zum adalah tafsir yang menggunakan pendapat semata, mengikuti hawa nafsu, tidak menggunakan ilmu dan tidak melihat pendapat ulama lain atau pendapat yang sesuai dengan ketentuan. Tafsir bi-ra'yi Al-Ma'zum dilarang oleh ulama salaf, ini kerana pelaku dikecam kerana tafsir itu dilakukan atas dasar kefanatikan terhadap suatu mazhab dan mengorbankan agama.
Dengan kata lain, jika ia menafsirkan Al-Quran hanya berdasarkan hawa nafsu atau kepentingan individu dan sebuah pihak, maka ikhtiar tersebut termasuk tafsir birra'i. Al-Makhzumi harus tolak. Tafsir Al-Makhzum juga dikenali sebagai tafsir Al-Batil. Ciri tafsir Al-Makhzum yang pertama, mufasir tidak mempunyai keilmuan yang mendalam dalam ilmu tafsir. Yang kedua, tidak didasarkan pada kaedah-kaedah keilmuan. Yang ketiga, menafsirkan Al-Quran dengan semata-mata mengikut kecenderungan hawa nafsu. Yang keempat, mengabaikan aturan-aturan bahasa Arab dan syariat yang kerananya penafsirannya rosak dan menyesatkan. Sumber penafsiran. Pertama, riwayat-riwayat sahih yang diambil dari Nabi. Kedua, mengambil pendapat sahabat, sebab ijtihad penafsiran yang dilakukan para sahabat setingkat dengan hadis marfu'. Ketiga, makna asli dari bahasa Arab, mengingatkan Al-Quran diturun dengan bahasa Arab. Dengan catatan mufassir harus tetap memperhatikan makna majoriti yang berlaku di kalangan bangsa Arab. Keempat, tuntutan kandungan makna dari susunan kalimat sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Kelemahan tafsir birra'i. Terdapat riwayat dhaif dan munkar dari riwayat yang didapati dari Nabi, sahabat dan tabi'in. Kedua, penentangan riwayat satu sama lain. Ketiga, di antara riwayat ada pendapat seseorang yang tidak menjaga diri dari berbuat kesalahan. Keempat, mufassir membenarkan pendapatnya dengan Al-Quran sedangkan Al-Quran tidak demikian. Kelima, sulit untuk membezakan antara pendekatan ilmiah dengan kecenderungan seseorang mufassir secara subjektif. Keenam, kemungkinan penafsiran yang dipaksa dalam hal-hal tertentu. Perkara yang harus dihindari oleh seorang mufassir birra'i. Pertama, mengemukakan maksud dari firman Allah tanpa dibekalkan pengetahuan dan kaedah-kaedah bahasa serta ilmu syariat secara lengkap. Kedua, membuat penilaian atau rujukan kandungan makna Al-Quran berdasarkan mazhab yang rosak dan sesat. Ketiga, menetapkan dengan tegas bahawa maksud Allah demikian tanpa ada pembuktian dalilnya. Keempat, menafsirkan Al-Quran secara mengikut hawa nafsu atau sangkaan-sangkaan yang dianggapkan benar. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wa man qala fil Quran bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahum minan nar." Artinya, dan barang siapa yang mengatakan sesuatu tentang Al-Quran dengan pendapatnya sendiri, maka siap-siap untuk menikmati tempat di neraka. Metodologi tafsir birra'i. Pertama, memulai dengan mencari makna yang terkait dengan kosakata kalimat baik dari sudut bahasa, ilmu sharaf, asal kata dengan tetap memperhatikan makna yang berlaku tatkala diturunkannya ayat Al-Quran tersebut. Kedua, mengikuti alur perbicaraan sesuai dengan susunan kalimat dari sisi i'rab dan balaghah. Ketiga, mendahulukan makna hakiki dari makna majazi. Keempat, memperhatikan sebab-sebab diturunkannya suatu ayat, asbabun nuzul. Kelima, memperhatikan kolerasi antara ayat pertama dan setelahnya. Keenam, memperhatikan tujuan dasar dari tuntutan suatu ayat. Ketujuh, tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan, sejarah manusia secara umum ataupun khusus dalam komuniti bangsa Arab. Kedelapan, dalam menjelaskan makna dan istinbat hukum, tetap berjalan di atas prinsip-prinsip kaedah bahasa, syariat dan ilmu pengetahuan. Kesembilan, mengikuti aturan-aturan tarjih tatkala menemukan beberapa keberagamaan makna. Antara kitab-kitab tafsir yang terpuji yang tercela. Tafsir yang terpuji Al-Mahmud. Pertama, tafsir Mafatih Al-Ghaib karya Imam Fakhur Razi. Kedua, tafsir Anwa'ul At-Tanzil wa Asrar At-Tanwir karya Imam Al-Baydawi.
Ketiga, tafsir Madarij At-Tanzil wa Haqa'iq At-Tanwir karya Iman An-Nasafi. Keempat, tafsir Lubab At-Tanwir fi Ma'ani Al-Tanzil karya Iman Al-Khazin. Kelima, tafsir Al-Bahru Al-Muhit karya Iman Abu Hayyan. Tafsir yang tercela Al-Mazmum. Pertama, tafsir Al-Kashaf karya Imam Zamakhsyari. Kedua, tafsir Tanzil Al-Quran Al-Mat'in karya Imam Al-Qadi Abdul Jabbar. Ketiga, tafsir Amali Syarif Al-Murtada Awhurar Al-Fawaid wa Dur Al-Qala'id karya Imam Abu Qasim. Kesimpulan, tafsir bil ra'yi adalah penjelasan tentang ayat-ayat Al-Quran dengan menggunakan akal yang merupakan bentuk dari ijtihad berdasarkan dalil-dalil yang sahih serta menggunakan kaedah yang mulia dan tepat. Tafsir bil ra'yi sudah muncul pada masa Rasulullah SAW, di antaranya ketika beliau mempersetujui jawapan dari Muaz ibn Jabal ketika diutus ke Yaman untuk menjadi hakim di Yaman dalam menghukumi sesuatu. Jika Muaz tidak mendapatkan dari Al-Quran, ia memutuskan dengan apa yang diputuskan oleh Rasulullah, iaitu hadis. Namun, jika tidak dapat juga, ia berijtihad dengan pendapatnya sendiri. Para ulama berbeza pendapat tentang status hukum tafsir bil ra'yi. Ada ulama yang membolehkan untuk menafsirkan Al-Quran dan ada yang melarang dengan keras menafsirkan Al-Quran dengan hadis. Namun, jika kita memperhalusi kedua ulama, sebenarnya banyak perbezaan dalam hal lafzi. Intinya, kedua pendapat sama-sama melarang penafsiran Al-Quran bil ra'yi tanpa kaedah-kaedah khusus yang harus dikuasai seorang mufassir sebelum mentafsir Al-Quran.